الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih lagi dalam tajuk zikir, iaitu tajuk yang ke-30 daripada kitab Risalah Al-Qushairi di Imam Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi. Dan kita dah sampai ke muka surat 303. 302 303 iaitu tentang kewajipan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita biasa dengar yang menyuruh kita berzikir ialah di hujung khutbah, fadhkuruni azkurkum, zikirlah, ingatlah, sebutlah aku ini, kata Allah, dan aku akan sebut dan ingat kamu, ya. Fadhkuruni azkurkum, tingginya kelebihan berzikir itu. Kalau kita ingat Allah, berzikir kepada Allah, Allah ingat kita dan Allah sebut nama kita di dalam alam malakut, alam yang serba tinggi. Dan kita selalu dengar, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan zikir, dengan kita mengingati Allah, menyebut Allah, itu akan menenangkan hati kita. Allah sebut sifat ulul albab, ahli zikir dan ahli fikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, mereka yang berzikir, mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Dan ulul albab ialah wa yatafakkarun, ahli fikir, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian satu lagi ayat yang kita selalu dengar, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya bagi kamu diri Rasul itu sebagai contoh terbaik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mereka yang mengingati Allah, berzikir, wa dzakarallaha katsira, yang mengingat dan berzikir kepada Allah dengan banyaknya. Jadi kata cikgu tadi, kita dah sampai ke muka surat 303, iaitu tertulis di dalam sebuah kitab. Ya, situ cikgu. Muka surat 303. 302 Al-Kattani, situ. Ada dua pendapat tu, ada khilaf. Jadi yang mana tu? Dalam bab ini kena tanya orang perempuan, sebab dia mau teliti sikit. Orang lelaki ni bukan tak teliti, tapi banyak fikirnya. Saya tanya orang perempuan, macam mana? Di mana berhentinya? 303 cikgu. Di mana tertulis? Ya. Atau salah satu sifat unik zikir. Tidak tertulis, ya. Okey, insya-Allah. Ayo, kembalilah kepada pendapat yang pertama, iaitu tertulis al-maktub dalam bahasa Arab, ya. Tertulis ialah al-maktub. Dan al-maktub itu kita orang Melayu pakai. Termaktub kata kita. Termaktub kata kita dalam bahasa Arab
Ya, dalam bahasa Arab ialah tertulis itu, dalam bahasa Arab ialah al-maktub, yang tertulis. Jadi maktub fi kitab Musa, dalam sebuah kitab, ya, bahawa Musa alaihi salam bertanya, ya, barangkali Taurat, ya, barangkali suhuf, ya, kan kita ada suhuf Ibrahim wa Musa, ya. Wahai Tuhan, di mana engkau tinggal? Itu soalan tu pelik sikit. Sebab kita sedia maklum, bukankah Allah itu tidak mengambil tempat? Allah itu tidak bertempat. Sebab Allah yang mencipta tempat. Tiba-tiba, ya, soalannya, wahai Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau? Sedangkan dari sudut tauhidnya, Allah itu bukan berjirim, berjisim. Dia tidak mengambil tempat. Dia tidak mengambil tempat. Itu secara tauhidnya. Di sini secara tasawuf, ya, kita berbincang secara tasawuf. Maka Allah menjawab. Allah berfirman, dalam hati manusia yang berzikir, ya, yang mengingati Allah. Kan ingat Allah itu dalam hati. Sebutan itu sebagai membantu apa yang ada dalam hati. Asal zikir itu ialah qalbi, hati kita ingat. Bukankah kita pun pernah ingat seseorang dalam keadaan kita tak ada sebut pun, mulut kita tak sebut, tapi kita ingat. Sehingganya bila orang lalu, orang tanya, "Hai, panjang tu, siapa diingat? Anak ke, cucu ke?" Ya. Jadi maknanya ada yang disebut sebagai ingatan dalam batin. Itulah sebenarnya platform awal zikir. Adapun lidah itu sebagai memperkukuhkan apa yang ada di dalam hati. Jadi platformnya ataupun kita kata yang utamanya ialah hati itu. Jadi Allah berfirman, dalam hati manusia. Aku ada di dalam hati manusia, ya, yang mengingati aku. Yang berzikir tadi, yang mengingati aku ada. Di sini ada bukan dalam bentuk hulul, jisim wa jirim, tidak. Keberadaan di situ ialah ingatan manusia tentu dalam hati, ya. Ingatan itu tentulah di dalam hati manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman kepada Allah. Maka aku ada dalam hati-hati manusia yang beriman, yang berzikir, yang mengingat Allah. Jadi keberadaan di sini bukan dalam bentuk jisim ataupun jirim, ya. Keberadaan di sini dalam bentuk rohani, kejiwaan, ya, dalam bentuk kejiwaan. Jadi firman ini merujuk kepada zikir kepada Allah yang bermukim. Bahasa Arab pun mukim, ya, bahasa Arab dengan qaf, bermukim, ya. Kita sebenarnya ambil daripada bahasa Arab mukim, mustautin, musafir, itu semua bahasa Arab. Mustautin maknanya tak ada dah nak ke mana, tapi bermukim sementara lah. Ada pula selepas ni nak balik ke mana-mana. Jadi kita guna perkataan mukim ini, kita warisi daripada pemerintahan Aceh. Kita sebut mukim Kota Lama, ya, kita sebut mukim Cayong. Itu sebenarnya kita warisi daripada Aceh. Dalam satu mukim kena ada 1000 hulu balang. Aceh punya, ya, Aceh punya pendekatan pemerintahan, dalam satu mukim kena ada 1000 hulu balang. Sebab itulah Aceh merdeka. Aceh tak pernah ditawan oleh Belanda, ya. Aceh tetap merdeka, ya. Dia tak pernah ditawan. Sebab itu bila nak diisytiharkan Indonesia merdeka, Aceh kata kami tak perlu isytihar, kami tak pernah dijajah. Ya, kami tak pernah dijajah. Mereka kemudiannya dijajah oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Maka berlakulah konflik antara ABRI dengan GAM, Gerakan Aceh
merdeka. Itu sejarahnya, ya. Akhirnya menyatulah ataupun redalah konflik ini, dan kita di antara orang tengah untuk meredakan konflik ini dengan peristiwa tsunami 2004. Di sebalik musibah itu ada hikmah. Kita tak pasti kadang-kadang, ya tak? Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Ada benda yang kamu tak suka, rupanya ada hikmahnya weh. Kita tak tahu hikmah Allah nak menyatukan umat Aceh ini. GAM dengan, maknanya kita kata dengan rakyatnya yang tidak ikut gerakan Aceh Merdeka, yang bersama dengan kerajaan pusat, ya, masa itu, ya. Saya kebetulan jumpa mereka. Mereka kata kami di gunung-gunung waktu tsunami itu datang. Kami nampak tsunami itu sebab kami atas bukit, kata GAM. Dia kami nampak, tapi kami tak boleh nak tolong lah. Sebab yang datang tu 500 km sejam. Ombak yang datang tu 500 km sejam. Kita kalau naik motor, ya tak? 150, 180, subhanallah, subhanallah. Dah risau je kamu. Tengok anak yang cucu bawa motor. Tengok meta. Pecah hidup meta, ya tak? 180, subhanallah, subhanallah. Kalau mati dekat ni dah. Mati. Ini 500 meter. Cuba kira. Punya lajunya ombak yang datang. Itu dia, ya. Innama amru idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Hanya sahaja urusan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah berkata jadi, maka jadi. Itu pasal baca Yasin tu. Pasal hendakkan benda tu jadi. Sebab sebelum kita nak baca Yasin tu, kita pun pasanglah niat. Mudah-mudahan innama amruhu idza arada syai'an. Apabila dia berkehendak, maka pasanglah apa kehendaknya. Jadi permulaan sebelum baca dan masa ayat innama amruhu tu, pasang kehendak kita. Tapi bila dah sampai innama amruhu tu, dah tutup Yasinnya. Udah belotor je Yasinnya. Ngapa? Hati hidam dah. Separuh dah sampai biasanya dah. Separuh teting tu dah mula dibentang dah. Apa gemaknya lauk kita ni? Cer dah. Cer. Jadi udah tak ingat apa iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an. Hanya sahaja urusan Allah bila ia berkehendak sesuatu. Jadi pasanglah iradah kita, mudah-mudahan ia menjadi iradah Allah. Ay yaqula lahu kun fayakun. Maka jadi, ya, maka jadi. Itu sebenarnya rahsia ataupun tagline kepada Yasin yang kita baca tu, ya. Saya pun tak faham mana satu tagline, mana satu hashtag. Awak tak tahu, ya tak? Awak name tag je awak tahu. Zaman sekarang ni tagline lah, hashtag lah. Zaman kita name tag je. Jadi katanya di sini maksud Allah di dalam hati manusia itu bukan dalam bentuk jisim, bukan dalam bentuk jirim, tetapi Allah ada itu bermaksud zikir-zikir, ya, yang dilakukan oleh manusia yang beriman, maka bermukimlah, ya, di dalam hati. Sebab Allah tidak mengambil tempat. Allah itu tidak ada sifat duduk tinggal, ya. Tidak ada sifat yulad, lam yalid walam yulad. Tidak ada sifat dilahirkan, tinggal. Yang disebutkan di sini maksudnya ialah zikir itu tetap istiqamah di dalam hati manusia, ya, menjadikan zikir itu mantap, tidak dicelahi oleh lalai. Sebab itulah makanya orang yang berzikir tu kadang-kadang dia letak selendang di sini. Pasal tak ada lah merhati sana, merhati sini. Pasal terbatas. Macam kuda kan. Supaya dia itu dapat dipandu ataupun dapat ditunggang. Supaya dia menumpuk perhatian, kan ditutup kuda ni. Supaya dia tak tengok kiri kanan. Kita pun bila orang yang ahli sufi tu, bila nak berzikir, dia tutup. Ada selendang pula di sini, sorban. Supaya tumpuk. Kadang-kadang jangan cerah sangat, digelapkan. Dia tak lampu. Kemudian kalau boleh di depan kita tu kainnya putih je, jangan ada berwarna-warni, supaya
tawajjuh, tumpuan tu banyak. Maka sebab itulah bila kita afdalu zikri, ya, zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, jangan ada hidangan di depan kita. Pisahkan antara majlis zikir dengan hidangan tu. Kalau tidak, tak tahu tak ke mana zikir tu. La ilallah, sana banyak, sini sikit. La ilaha illallah, sana ada kuah, sini tak ada. La ilaha illallah, ini sambil nyaw, ini sambil lacan. La ilaha. Sudahnya zikir tak ke mana, nengok hidang sudah kan. Itu kalau belum lagi tutup dengan surat abah tu. Kalau yang jenis tutup dengan surat abah, benda di rumah tak ada surat abah dah. Dan dia baca surat abah, ni jatuh ke helikopter, ini jatuh ke terbang, ni kena bunuh, yang ini mati bunuh diri. Sudah dunia. Dah illallah. Jadi sudah tak ke mana zikirnya. Tak ke mana zikirnya. Sebab itulah supaya mantap, maka preparation untuk maknanya untuk zikir itu mesti ada. Supaya dapat tawajjuh. Tawajjuh itu yang kita sebut wajah tu. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ini, yakni hatiku ini, jiwaku ini, diriku ini, lilladzi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ketika Dhunnun al-Misri, dia ni orang Mesir, ya, Dhunnun al-Misri. Ini gelaran lah. Asal makna nun ialah ikan, ya, ikan paus yang digelar Nabi Yunus. Nabi Yunus itu gelaran dia. Zannun wa zannuna idz dhahaba mughadiba. Ingatlah ketika mana, ya, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Wa zannun idz dhahaba mughadiba, ditinggalkan kaumnya kerana dia dimarah, ya. Jadi nun ialah ikan paus. Tetapi ada seorang ahli sufi, ya, ahli sufi di Mesir, diberi nama gelaran Zannun ataupun Dhunnun. Ditanya tentang zikir, dia menjelaskan zikir bererti tiadanya ingatan pelaku terhadap tiadanya tiadanya ingatan pelaku zikir terhadap zikirnya. Dia tenggelam, ya, dia tenggelam dalam keasyikan zauq, ya. Disebut zauq itu ialah bahasa yang halus untuk orang yang merasai kelazatan zikir. Ialah kalau tuan-tuan perasan ni tak, orang dulu-dulu tu bila dia berzikir itu sampai terpaksa bertepuk-tepuk nak nyuruh dia berhenti, udah tak nak berhenti, dah giat, udah break tak makan, dah break tak makan, jadi atau mendesar, orang dulu panggil mendesar, ya, mendesar papan, laju benar, patut singgah tak singgah, tak? Itu dia. Sampai dia lupa, tak? Sampai dia lupa. Kalau di sebelah Syria, ya, mereka zikir duduk, mereka zikir berdiri, ya, mereka zikir dalam keadaan beramai-ramai. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Begitu. Tiba-tiba masuk pelancong kapio ni, tak sedar sebab kita dah pejam mata. Allahu Allah. Tak harap tinggi, kita rendah. Allahu Allah. Allah dah terjengkit-jengkit sudah. Allah Allah. Tiba-tiba terasa tangan orang megang, lain tangan megang. Orang punya orang putih sebelah. Allahu Allah. Allahu Allah. Sudahnya masuk Islam dia. Sudahnya masuk Islam. Jadi bukan tidak ada peranan ahli sufi, ya, untuk mengislamkan. Jadi pendekatan untuk mengislamkan orang ni macam-macam. Ya, ada gerakan sufi yang mengislamkan, ya, bahkan sebenarnya Islamnya India yang gelap dengan Hindunya itu, ya, ialah gerakan ahli sufi. Nak challenge sihir-sihir, maka terpaksalah pendakwah-pendakwah ahli sufi ni
menyerlahkan keramat mereka. Jadi bila Sami itu berjalan atas bara api, maka pendakwah ahli sufi ini berjalan atas air. Jalan atas air, tak jatuh, tak tenggelam. Lepas tu bijaklah pula pendakwah sufi ni, suruhnya Sami itu jalan atas air. Tenggelam terus lah, pelut terus tak naik dah. Itu dia tak? Itu yang boleh berubah menjadi kesultanan Islam Delhi tu. Bukan mudah tu, tapi terpaksalah pendakwah ahli sufi ni menyerlahkan keramat yang ada, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Akhirnya bertukarlah, sehingga bertukar menjadi, maknanya kita kata Kesultanan Islam Delhi. Adalah monumen-monumen seperti Taj Mahal dan sebagainya itu. Jadi di sinilah kita kata bahawa bagaimana peranan dakwah ni macam-macam, bukan hanya satu kelompok, tetapi ada juga gerakan sufi yang membawa Islam, termasuklah ke Nusantara ni, termasuklah ke Nusantara. Baik. Kemudian dia pun membacakan syair Aku Berzikir. Siapa dia? Zannun al-Misri. Aku berzikir banyak kepadamu, aku menyebut-nyebut namamu. Wa zakarallaha katsira, menyebut-nyebut nama Allah dengan banyaknya. Bukan kerana aku telah lupa. Tidak. Bukan sebutan yang banyak ini tanda lupa. Tidak. Itu hanyalah yang mengalir secara saliqah, secara tabi'inya, by nature-nya, justru mengkagumi dan merasai kewujudan Allah itu dalam jiwanya, maka secara tersendirinya keluar daripada mulutnya. Ialah macam kita lah, kadang-kadang tersebut nama si fulan, tersebut nama si fulan, kerana orang itu ada dalam jiwa kita. Kadang-kadang tersebut. Bila kita nak manggil nama anak ni, kadang-kadang kan salah. Tu belum kira cucu lagi tu. Nama anak pun kadang-kadang tersebut salah. Sekarang sampai sebut kali yang ketiga baru betul. Ya Allah wali, apa teruk benar. Itu dah 60. Jadi kenapa tu kadang-kadang ada dalam jiwa kita tu orang anak yang itu yang kita sebut tu. Padahal yang di depan kita anak yang lain. Jadi di sini katanya aku banyak menyebut nama Allah itu bukan kerana aku ni lupa Allah, tidak, tetapi ia mengalir di dalam rona, di dalam darah, di dalam jiwa, di dalam perasaan. Kata Sahlu Ibnu Abdillah menyatakan, tidak ada satu hari pun berlalu kecuali Allah Subhanahu wa taala berseru, wahai hambaku, ya ibadi, engkau telah berlaku zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu takrif zalim. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Engkau telah berlaku zalim, kata Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Kenapa? Aku ingat kepada kamu, wahai hambaku, kamu lupa pada aku. Maknanya Allah tak pernah lupa pada kita. Kita yang lalai banyak. Kadang-kadang tu bila dah seronok sangat, bila dah seronok sangat, seperti orang dulu-dulu kata jangan hingka. Dulu sebut jangan hingka. Jangan apa? Maru, jangan ada istilah maru. Jangan hingka benar kerana maru. Maru tu mara lah kamu. Bahasa-bahasa orang lama tak? Maksudnya ingat Allah, jangan. Sebab apa? Syaitan boleh masuk dalam diri kita dalam keadaan terlalu hingka, seronok, terlalu sedih. Terlalu sedih pun dia boleh masuk, terlalu seronok pun dia boleh masuk. Dia syaitan. Antara pintu-pintu syaitan ialah bila kita terlalu sedih, bila kita terlalu seronok. Sebab itu kita disuruh sederhana. Kita disuruh supaya khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan ialah sederhana. Jadi apa zalimnya kita tu? Allah ingat kita, kita tak ingat dia. Kita di dalam ghaflah, ghafilin, dalam lalai untuk mengingati Allah. Bayangkanlah saat kita solat pun kita lupa Allah.
Sedangkan Allah Ta'ala kata, aqimis solah lidzikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Ish, udah ngira hari bulan. Dia ngajak aku 12 ke 11. Tengah sembahyang. 11 tu bukan ke puasa. Udah ngira hari bulan tengah sembahyang. Itu dah ceritanya. Jadi begitulah, ya, zalimnya kita. Aku menghilangkan penderitaanmu. Kan Allah Ta'ala itu kashifud dur. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Makna kashifah ialah kasyaf, menyingkap ujian-ujian, musibah-musibah. Allahumma kshif 'annal bala. Wahai Tuhan, angkatlah segala bala yang menimpa. Ikshif 'annal bala. Jadi Allah Ta'ala itu kashif, yang mengangkat. Jadi Allah Ta'ala kata, aku ini, ya, menghilangkan penderitaanmu, tapi engkau terus dengan dosa-dosa. Sepatutnya syukurlah. Maka syukur itu bukan dengan bicara, ya, tetapi bicara itu hanya puji, sedangkan syukur itu ialah dengan perbuatan. Itu kita selalu sebut puji dan syukur. Puji dengan bicara, syukur dengan perbuatan untuk menambahkan ketaatan, menjauhi daripada dosa. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Kita lah tu, ya bani Adam. Apa yang akan engkau katakan besok jika engkau bertemu dengan aku? Aku buat baik, kamu balas dengan kejahatan. Apalah perasaan, ya tak? Kamu esok berjumpa dengan aku, banyak sungguh ihsan aku, banyak sungguh rahmat aku, budi bicara aku kepada kamu. Tapi ternyata kamu tidak mensyukuri rahmat dan ihsan Allah. Macam mana kamu nak berjumpa dengan aku esok? Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, di dalam syurga ada lembah di mana para malaikat menanam pohon ketika seseorang mulai berzikir kepada Allah. Jadi zikir kita itu berubah, transform menjadi pepohon-pepohon rendang di dalam syurga tempat kita bernaung. Kan kita baca dalam surah Waqi'ah, wa zillim mamdud, kan? Di antara nikmat syurga itu ialah naungan-naungan teduh yang berpanjangan. Wa zillim mamdud. Zil ialah makna bayangan dan teduhan, mamdud yang berpanjangan. Dari mana tu? Zikir-zikir kita. Sebab itu jangan dipandang ringan zikir ini, jangan kita ambil sambil lewa. Sungguh-sungguh. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sungguh-sungguh dalam zikir itu, ya. Jangan antara tengok cicak belaga, tengok sawah, macam mana siok buat kerja, gitu. La ilaha illallah. Ada terbakar pula lampu. La ilaha. Nama apa itu? Ya, mana maunya? Kalau kita kasih dan cinta kita pada seseorang, tentulah penumpuan kita bila berbicara itu, ya, tawajuh kita itu menumpu pada dia. Tak maunya kanda ni bercakap dengan siapa, bukan ke bercakap dengan dinda, tapi yang kanda tengok sana, tengok sini. Tak ada jiwa kanda pada dinda. Itu ceritanya dah. Kanda dinda tu masa tu tengah baru dia tu. Kalau dah lama mika teman. Mika teman ni dah. Dah tu. Jadi katanya di sini, terkadang salah seorang malaikat itu berhenti. Dalam bahasa Arab, kalau seorang dipanggil malak. Kalau dua, malakain. Malakul maut. Kalau seorang, malak. Kalau raja, malik. Malikin nas. Ya, kalau raja. Kalau malaikat seorang disebut malak. Sebab itu ada malakul maut allazi wukkila bikum. Ya. Kemudian kalau dua, malakaini bi babil Harut wa Marut. Kalau tiga barulah malaikah. Tapi di sini kita guna kalau seorang pun malaikat.
Itu Melayu dia memang begitulah. Ya, Melayu dia akan buat local colouring dia, ya, pewarnaan tempatan dia, ya. Jadi katanya di sini bahawa berhenti bekerja. Apa dia? Bercucuk tanam bagi meneduhkan, ya, syurga itu dengan tanaman-tanaman yang berpunca daripada zikir-zikir kita. Tengah buat kerja menanam tu, tiba-tiba berhenti malaikat ni tadi. Maka malaikat yang lain tanya, teman-teman malaikat yang lain bertanya, apa yang berhenti pula? Dia menjawab, sahabatku, iaitu kita lah tu, telah kurang zikirnya. Allahu Akbar. Ini masalahnya. Ya. Sebab itu bukan sekadar bilangan, tapi juga penghayatan tu. Maknanya kurang zikir di sini termasuklah kurang menghayati lah apa yang dizikirkannya. Sebenarnya solat itu sebesar-besar zikir. Maka hayatilah, ya, apa yang kita baca dalam sembahyang, ya. Bacaan Quran itu juga adalah zikir. Maka hayatilah, tadabburlah apa yang kita baca. Jadi kita bukan hanya fikirkan panjang pendeknya, tebal nipihnya, dengung tak dengungnya, ya. Kita tadabbur apa yang kita baca, ya. Jadi katanya di sini bahawa Imam Hasan Al-Basri mengajar. Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in yang duduk di Basrah. Maka orang tanya, Hasan yang mana? Hasan Basri. Sebab dia duduk di Basrah. Jadi kalau dia Hasan duduk di Candan, Hasan Candani. Tak bolehlah Hasan Basri. Tapi orang ambil nama itu, jadi udah pengulu Hasan Basri. Duduk mana? Duduk Candan. Dulu ada pengulu Hasan Basri. Nak nyebut Basri itu Basri. Orang kita lesyo ada. Jadi katanya carilah halawah, kemanisan. Dalam bahasa Arab, ya, kemanisan itu dipanggil halawah. Halawah itu daripada halwa. Manisnya halwa. Masqat. Masqat itu satu pelabuhan di Oman. Kapal layar dulu singgah di situ. Bila singgah belilah halwa Maskat tu, sebab buatnya di Maskat. Maskat tu ialah bandar pelabuhan. Kita pun rasa leweh ni, halwa Maskat. Idak le nanya. Ya tak? Idak le nanya Maskat tu apa? Tak. Lepas tu bila buat juga, walaupun buat di Jawang ke, buat di Karai ke, tetap halwa Maskat juga. Padahal halwa Jawang buat di Jawang. Halwa Karai, pasal buat di Karai. Halwa tu yang manisan pula, yang apa jeli tu. Tak juga Maskat. Mengkala pula. Bukan kita buat dekat Oman. No, ni tak? Dia macam juga, kamu tolong belikan Colgate. Apa itulah. Ya tak? Padahal yang kita beli halal gel. Kita beli tu Safi ke apa benda ke. Ya tak? Tolong belikan Colgate. Pasal seolah-olahnya Colgate tu ubat gigi. Jadi ambillah kemanisan halawah, ya, pada 3 perkara. Pertama ialah pada solat. Arihna ya Bilal, ya, wahai Bilal, rehatkan kami, ya. Maknanya wahai Bilal, rehatkan kami. Bermula dengan azan, maka solat dan azan itu adalah kerehatan bagi orang mukmin daripada serabut mikir macam-macam. Maka sebab itulah solat malam puasa itu disebut tarawih. Makna tarawih daripada perkataan tarwihah. Tarwihah itu ialah merehat-rehatkan diri. Jadi kalau satu tarwihah, kalau banyak tarawih. Demi merealisasikan maksud rehat itu, maka diselang-seli dengan selawat, diselang-seli dengan tasbih, supaya dapat dikenal pasti kerehatan itu berlaku. Tak adalah terus begitu, penat rasanya. Jadi diselang-seli dengan sallu alaihi wasallimu taslima. Tak ada apa, tidak ada kemungkarannya, tidak ada bid'ahnya. Bahkan kita rasa rehat. Sebab apa? Selawat itu akan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Rehat, maknanya selawat itu akan menyelamatkan kita daripada kegelisahan dan kerisauan. Itu makna ahwal.
Ahwal itu ialah kegelisahan, kerisauan. Maka banyakkan selawat. Bila kita tengok orang gelisah kan kita orang kampung, orang tua-tua kata ceduduk, selawat ke Nabi. Itu amalan kita dulu. Tak? Sekarang kalau duduk tu megang handphone je lah. Tak adalah selawat dah. Tak? Kalau dah meta tu faham tu, megang handphone je tu. Daripada tok sampai ke pa sampai ke cucu. Udah sengap je dalam rumah. Bagus benar. Semua berdisiplin. Tak ada ingo-ingo dah. Dulu jangan buat ingo tak? Siapa buat ingo kena cubit. Sekarang tak payah. Sekarang tak payah tak? Demo dah memang tak ingo. Semua dah ngaih je. Papahnya ngaih, toknya ngaih, cucunya ngaih je. Hidup juga makan ngaih, pagi ngaih, petang. Pukul 3 pagi pun ada lagi ngantuk. Mak tak tidur ke pun ni tak? Tengok mesej masuk. Oh 3. Tinggi benar tahajudnya tak? Itu dia. Macam-macam dah. Landscape kehidupan kita dah berbeza tak? Sudah berbeza jauh dah. Ya Allah. Ya. Baik. Kemudian katanya apa? Termasuk kemanisan itu ialah pada zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kita dapat rasakan kemanisannya. Ya. Dan termasuklah membaca Al-Quran, tilawatil Quran yang disebut afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ya, dalam surah Muhammad, dalam surah Al-Fatah dikatakan kenapa tidak mereka tadabbur Al-Quran, apakah hati mereka telah tertutup. Jadi proses tadabbur itu sangat dipentingkan kerana kita akan dapat rasa kemanisan bacaan itu, ya. Kemanisan hanya dapat ditemukan di situ, tidak sama sekali yang lain, ya. Di sini ada terjemahannya yang agak tergugur sedikit. Kemanisan hanya dapat ditemukan di situ, ya, atau tidak sama sekali, ya. Maknanya kalau tak dapat itu tak adalah kemanisan. Apa dia? Tak dapat bersembahyang, tak dapat baca Quran, ya, tak dapat berzikir. Tak usahlah nak impikan kehalawah, kemanisan iman, ya. Jika engkau tidak menemukan kemanisan di dalam 3 hal itu, ketahuilah hatimu telah tertutup. Fi qulubihim marad, hati kamu berpenyakit. Am ala qulubihim aqfaluha, hati kamu sudah tertutup. Ya Allah, itu yang kita risau, ya. Lesho je semayang, lesho zikir, lesho baca Quran, lesho tu tawalah, tak ada rasa manis langsung. Kanji som-som manis lagi. Kanji som-som wan som arwah dah, wan som arwah dah, pangkil tu, ya. Last kali saya makan kenduri dengan wan som ni di rumah Jakpo lah arwahnya. Kan rumah apa sama dengan Aziz, ya, Aziz. Cik Aziz itu. Dengar dia kata, nak nasi jawi katanya. Awak tak tahu nasi jawi, ya? Awak tak tahu nasi jawi. Orang benda tanda nasi minyak. Dia nak nasi jawi. Awak tanya pada Aziz, apa nasi jawi? Nasi jawi ni nasi putih lah katanya. Oh ya Allah, wan som medak. Wan som medak. Tu rumah tinggi rumah tinggi. Rumah kecil tinggi. Mana 2 hari lah, ya. Tak ada. Dia punya suami ke siapa ke tu? Suami dia je. Yang yalah, lelaki dia pun. Siapa? Lupa. Wak apa? Baik, katanya apa di sini bahawa Hamid Al-Aswad menuturkan ketika aku sedang melakukan perjalanan bersama dengan Ibrahim Al-Khawwas, ya, ketika aku sedang melakukan perjalanan musafir lah ni. Dalam bahasa Arab perjalanan itu dipanggil safar. Kalau perjalananku dipanggil safari. Itu dia, ya, yang sebut safari resort, ya, my trip resort. Ini itu sebab safar itu ialah maknanya ialah permusafiran ataupun kita kata perjalanan, trip lah. Itu dipanggil safar. Maka perjalananku, my trip, dipanggil safari. Orangnya musafir.
orangnya adalah musafir. Jadi banyak perkataan Arab itu masuk dalam bahasa kita. Termasuk tadilah muqim, mustautin. Mustautin itu ialah mengambil tempat untuk dijadikan watan. Jadi mustautin dengan to. Mustautin. Tapi kita tak ada to. Jadi mustautin. Jadi mustautin. Tapi itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Banyak sebenarnya bahasa Arab ni dalam bahasa kita. Sebelum kita makan nasi Arab lagi, kita dah banyak berbahasa dengan bahasa Arab tanpa disedari. Jadi katanya, sedang aku berjalan dengan Ibrahim Al-Khawwas, khas. Khawwas tu daripada khas, kami tiba di satu tempat yang penuh ular. Ini nak ceritanya kelebihan orang yang berzikir, sehingganya ular pun tak ganggu dia. Orang yang sufi, orang yang tinggi makam dan martabat itu sampai ke peringkat rimau bawa kayu api. Rimau ngantar kayu api ke rumah. Kita jangan buat pasal. Tiger balm ada lah. Tiger balm rimau juga ada. Ini tak. Rimau datang weh. Rimau datang. Di zaman kita, di abad 20 ada seorang bernama Zainab Al-Ghazali, Zainab Al-Ghazali, seorang yang diberikan karamah, diseksa dengan teruknya oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, bukan Gamal Nasir sini taklah. Ini di Mesir. Di Mesir tak. Gamal Abdul Nasir ini sangat memusuhi Islam. Dia adalah maknanya kita kata kelompok kiri yang cuba nak bawa Mesir supaya berkiblatkan Rusia. Sangat anti-Islam, walaupun sebenarnya dia dapat tempat sebagai presiden itu, jatuhnya Malik Farouk itu sebenarnya ada makna bantuan daripada Ikhwan Al-Muslimin, tetapi demikianlah. Kadang-kadang umat Islam itu membantu menjatuhkan kezaliman. Yang naik itu kemudiannya bukan umat Islam, bukan pimpinan Islam. Yang naik itu orang lain, dan orang lain itu akhirnya lebih zalim daripada yang sebelumnya. Maka umat Islam itu seringkali menjadi penolak kereta buruk. Di Indonesia pun begitu. Yang memperjuangkan kemerdekaan itu Masyumi. Tapi sudahnya yang dapat orang lain, golongan kiri. Maka istilah yang digunakan oleh Pak Nasir, umat Islam ini seringkali menjadi penolak kereta buruk. Kereta buruk kan mogok, tak boleh start. Kita pun disuruh tolak. Bila tolak tinggal ni kita dapat asap je. Begitulah yang berlaku di Pakistan. Begitulah yang berlaku di Mesir. Iaitu ketika mana kita menentang penjajah, gerakan Islam ini di antara berperanan untuk menentang penjajah itu. Tapi bila mana dapat kemerdekaan, maka yang ditaban bukan golongan Islam. Golongan yang senang dengan penjajah, yang boleh bersekongkol dengan penjajah. Sebab itulah makanya kita dapati polisi-polisi penjajah, undang-undang penjajah itu berterusan. Sebab lahirnya generasi dua kerat. Generasi dua kerat tu maknanya sekerat orang putih, sekerat Melayu. Generasi dua kerat. Daripada sini ke atas pemikirannya orang putih. Bawah kerang pakaiannya sampil, tak? Pakaiannya sampil. Tapi cara fikir orang putih, begitulah. Baik, kita terpaksa berhenti di situ. Katanya apa di sini? Jadi katanya dia kata kami tiba di satu tempat yang penuh ular. Dia meletakkan kuali dan duduk. Aku pun duduklah. Siapa dia? Hamid Al-Aswad. Dengan Ibrahim Al-Khawwas tadi. Al-Khawwas ini gambaran kepada orang-orang yang tinggi makamnya sebagai karamahnya. Ketika malam tiba, udara dingin, ular pun keluar. Aku berteriak kepada Syekh. Kepada Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Aku berteriak kepada Syekh ngaburkan ulur. Ngaburkan ulur ni tadi. Maka apa kata Syekh? Uzkurullah. Zikirlah kepada Allah. Maka aku pun berzikir. Ular tu pun mundur. Maknanya mundur belakang. Tidak maknanya mengancam lagi. Kerana menghormati zikrullah itu tadi.
Ya, tadi apa? Tadi malaikat berhenti daripada menanam pepohon-pepohon syurga kerana kita berhenti zikrullah. Kemudian mereka datang lagi, aku berteriak lagi kepada Syekh. Beliau terus menyuruh aku supaya zikrullah. Hal itu berlangsung sampai ke pagi sampailah pagi. Ketika kami bangun, Syekh berdiri meneruskan perjalanan. Aku pun berjalan bersamanya. Tiba-tiba seekor ular besar jatuh daripada selimutnya, sarung gulungnya, mana selimutnya lah. Sebesar-besar ular. Rupanya semalam ular itu tidur bergulung bersama dengan Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Tak diusiknya Syekh Ibrahim ni kerana kemuliaan zikir itu. Sehingga akhirnya bila kita itu mesra dengan Allah, ya, maka yang lain-lain itu akan mesra dengan kita. Bila kita tengok suasana kita berkebun sekarang, baru kita rasa. Atas kera, bawah babi. Qiradata wal khanazir. Dalam Quran sebut qiradah. Qiradah tu qird. Qirdun tu ialah kera. Qiradata wal khanazir. Khanazir tu dah khinzir. Dihukum Bani Israel dua tu lah. Ya tak? Gangguannya dua itu sehingga bertukar corak muka mereka. Ada yang menjadi qiradah, iaitu qird, qiradatan khasiin. Ada yang menjadi, iaitu orang tua-tua mereka menjadi khanazir, babi-babi. Puncanya ialah mereka melanggar larangan hari Sabtu. Tak boleh. Hari Sabtu tu hari beribadah. Tak boleh buat kerja hari itu. Tiba-tiba dia melanggar. Maka dalam bahasa orang putih dipanggil The Black Sabbath. Sabbath tu Sabtu lah. Maka Sabtu yang hitam. Kerana mereka disumpah menjadi kera. Sumpah menjadi babi. Jadi hari itu dipanggil Black Sabbath. Kan ada lagu Black Sabbath, Santana. Oh, tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan ni warong. Saya tahu sebab saya wakra. Saya wakra. Saya tahu lagu Santana ni, saya tahu ke tak? Kan Black Magic Woman je tak? Itu BMW. Jadi apakah anda tidak merasakan ular itu? Beliau menjawab tidak. Sudah lama aku tidak merasakan tidur yang nyenyak seperti aku tidur malam. Maknanya dia tidur berdamping dengan ular besar tu, punyalah nyenyaknya. Tak ada apa langsung ganggunya. Kerana karamah zikrullah itu. Allahu Akbar. Di sinilah ya Allah. Saya lah tuan-tuan tak tahu. Ya tak? Betapa jauhnya kita dengan zikrullah. Akhirnya makhluk Allah tidak mesra dengan kita. Atas kera, bawah bawah babi. Ya tak? Kerana kita tak jaga hari Jumaat. Kalau orang Bani Israel itu dia tak jaga hari Sabtu, kita tak jaga hari Jumaat. Apa dilaku? Ni tak? Bilalah makhluk Allah nak mesra dengan kita, ya? Kerana kita tak jaga kesucian hari Jumaat. Maka kita mewarisi sistem penjajah sampai sekarang dah. Hari Jumaat kerja. Hari Ahad pula cuti. Because are you sleeping, Brother John? Morning bell is ringing, ding dong bell. Itu pula lagu gitu. Dia satu, dia dua. Ratul, betul. Pasal pula kita Brother John. Surah kita ni dilahirkan di Jemuan, betul jadi Brother John. Mak stokin panjang, slow pendek gitu ya tak. Jadi kita diasuh dia jadi orang putih, manager estate. Ya tak. Lepas tu Meli Kolit pula lawan dengan keliput. Ya tak. Keliput pun tak juga stokin panjang. Pakai kasut raba. Demo pakai kasut kulit ya tak. Itu semua nostalgia. Ya, alhamdulillah tahun 76, 77, 78 kita ada satu arus kebangkitan Islam, kesedaran Islam. Itulah yang mengembalikan kita kepada jati diri kita. Kalau tak ada yang itu, ya Allah, malam Ahad di gerotok tu, tak tahu nak ngabur kan. Malam Ahad tu, Pancagaram tu. Ya, tu malam Ahad. Masih itu ya tak. Dia Siglap 5 masih itu ya tak. Memang remos mak. Pantang ada ceromen, demo pun bersikat.
Ya, walaupun cermin Vespa ya mana. Tak kita berhenti di situ tak? Ustaz patut berhenti daklah tadi pasal Karai tak ada stesen. Ni dah ada stesen jadi Kuala tak? Jadi dekat muka surat 305 Abu Uthman menyatakan orang tidak akan dapat rasakan keakraban dia, di sini perkataannya ialah aqrab, dalam bahasa Arab ialah qarib, aqrab ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa yang ini terpaksalah kita sambung lepas Ramadan ya, terpaksa kita sambung lepas Ramadan, insya-Allah di bulan Syawal esok. Mudah-mudahan tak lamalah kita berhari rayanya, sebab kadang-kadang terlajak puasa 30 hari, raya 40 hari. Jadi kadang-kadang bila terlajak tu menyebabkan pengajian pun lambat mulanya. Kenapa? Ustaz tak habis lagi raya. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan berjumpa selepas itu Syawal insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.